Coba tanya, Pon.
جاريهم قلدت ظاهرها فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا للقلب جلالا لا لا نرضي الناس بهذا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا بالقلب جلالا لا لا نرضي الناس بهذا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى سأكون أنا من أرضانا لنسعى لرضاهم وأكون أنا وأنا مالي ومالي رضاهم سأكون أنا من أرضانا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kita boleh mula dah. Masa pun dah menunjukkan 2:31 minit petang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Yang dihormati Puan Haliza binti Hamzah, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Yang disegani panel-panel jemputan pada hari ini, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, siswa-siswi pendidik serta para penonton siaran langsung yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini bagi program secara dalam talian yang mana akan membincangkan tajuk anxiety antara mitos dan realiti. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah perbincangan hari ini berbentuk perkongsian ilmiah. Saya yakin dan pasti ramai di antara para penonton yang bersama-sama pada petang ini ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan anxiety atau kebimbangan. Sebelum kita meneruskan perkongsian dan mengupas segala persoalan, molek kiranya saya perkenalkan dua orang ahli panel yang kita undang khas bagi mengupas tajuk yang saya kira menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat hari ini berkaitan isu kesihatan mental, insya-Allah. Baiklah, ahli panel kita yang pertama pada hari ini ialah seorang Dr. Pakar Psikiatri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan, juga merupakan seorang penolong profesor di Kuliah Perubatan UIAM. Beliau berasal dari Negeri Sembilan. Beliau merupakan naib Presiden iMedic, Setiausaha ECP Sections Malaysian Psychiatry Association MPA, dan merupakan penasihat Persatuan Ibu Bapa Anak Istimewa Pahang Pianis. Beliau juga merupakan penulis, panelis dan kolumnis yang tidak asing lagi dalam kalangan rakyat Malaysia. Antara buku tulisan beliau ialah Aku Nabi Isa, keluaran PTS Publication, dan Panduan Penjagaan Pesakit Demensia yang diterbitkan oleh Universiti Sains Malaysia. Beliau merupakan panelis jemputan banyak rangkaian televisyen dan radio, antaranya panelis jemputan Astro Ria, TV Al-Hijrah, Radio Sinar FM, THR, Zayan FM, Radio Pahang FM dan Kelantan FM. Antara ruang kolumnis yang menjadi medan penulisan dan pandangan beliau pula ialah Berita Harian, majalah Pa Enma, majalah Harmoni dan FB Laman Minda. Beliau yang saya maksudkan ialah Dr. Rozani Zambin Zakaria. Apa khabar, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas kesudian menerima jemputan daripada IPG KPI. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua merupakan seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia, mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan selama 30 tahun, 9 tahun sebagai guru bahasa Inggeris dan 21 tahun dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Beliau mempunyai banyak pengalaman dalam mengendalikan kes-kes kesihatan mental sama ada yang berlaku di sekolah, institusi mahupun di organisasi. Antara pengalaman tempat bertugas beliau ialah SMK Pendeta Zapa, Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, IPG Kampus Raja Melewa, SMK Datuk Haji Abu Hassan Sel, Kolej Permata Pintar Universiti Kebangsaan Malaysia, SMK Puteri Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, dan kini bertugas sebagai Ketua Penolong Setiausaha Unit Penilaian dan Pengujian Psikometrik Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Kepakaran beliau ialah membina instrumen psikometrik dan membina modul intervensi psikometrik. Beliau yang saya maksudkan ialah Puan Sharifah Hanizah binti Syed Jaafar. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Sihat hari ini Puan ya? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana sudi bersama-sama pada petang ini. Baik hadirin sekalian, dengan sedikit perkenalan tentang ahli-ahli panel kita sebentar tadi, saya yakin dan percaya perkongsian ini bakal memberi manfaat kepada kita semua, khususnya para siswa-siswi pendidik yang bakal bergelumang dalam dunia pendidikan kelak. Nampaknya ahli panel kita pun telah bersedia. Boleh kita mulakan perkongsian ilmu kita pada hari ini, Dr. Nizam?
Puan Sharifah, boleh kita mulakan? InsyaAllah boleh. Boleh, Alhamdulillah. Siswa-siswi pendidik dan hadirin sekalian, seringkali kita hanya akan mengambil tahu mengenai kesihatan mental seseorang setelah dia melakukan sesuatu di luar dugaan ataupun membunuh diri. Tarikh 10 Oktober diraikan setiap tahun sebagai Hari Kesihatan Mental Sedunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran umum terhadap isu kesihatan mental. Namun, stigma atau tanggapan negatif masyarakat terhadap penyakit ini masih dilihat pada tahap yang sama. Masalah kesihatan mental dalam kalangan anak-anak muda di negara disifatkan sebagai membimbangkan. Satu kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2017 mendedahkan daripada kira-kira 5.5 juta remaja, seorang daripada 5 orang anak muda mengalami kemurungan. Malah, seorang remaja dari 10 remaja direkodkan mengalami tekanan perasaan. Ini adalah satu jumlah yang besar dan memberi satu isyarat yang menakutkan. Definisi kesihatan umum berdasarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 1974 ialah kesihatan adalah satu keadaan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit dan keuzuran. Manakala, menurut Dasar Kesihatan Mental Kebangsaan Malaysia, definisi kesihatan mental ialah kemampuan seseorang individu, kumpulan dan persekitaran untuk berinteraksi dengan individu yang lain dengan menggunakan cara pemikiran, perasaan dan keupayaan berkomunikasi bagi mencapai kesejahteraan hidup yang saksama. Stres dan anxiety merupakan antara cabang isu kesihatan mental yang sering dilalui oleh masyarakat kita pada hari ini. Daripada kanak-kanak, remaja, dewasa hinggalah meniti usia tua, kita semua tidak lari berhadapan isu stres dan anxiety. Persoalan pertama buat Dr. Nizam, apakah perbezaan antara stres dan anxiety yang dilalui oleh seseorang individu? Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya terima kasih kepada Puan Moderator Puan Nurhalina, yang saya hormati rakan panelis Puan Sharifah daripada Putrajaya Kementerian Pendidikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur, unit kaunseling, psikologi, IPG, KPI. Seterusnya hadirin, hadirat yang mengikuti secara maya program kita pada hari ini. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih juga kerana kekal dalam momentum walaupun sebenarnya kita dah berakhir sambutan bulan kesihatan mental Oktober 2020, tapi kita masih lagi dalam momentum untuk meneruskan program-program kesedaran terhadap isu kesihatan mental. Satu inisiatif yang saya sendiri sangat hargai. Dan sebab kalau kita tanya sesiapa pun yang terlibat secara langsung dengan bidang kesihatan mental ni, semua akan mengakui antara isu utama kita dalam berhadapan dengan isu kesihatan mental adalah memerangi stigma. Dan bila kita sebut tentang memerangi stigma, bagi saya tidak ada jalan lain melainkan kita memerangi kejahilan ataupun ignorance. Dan salah satu caranya adalah dengan kita merakyatkan ataupun membiasakan topik-topik berkaitan dengan kesihatan mental dalam program-program pengisian sebegini. So, soalan yang diberikan sebenarnya sangat fundamental, sangat penting untuk kita faham. Sebab banyak orang sebut stress, anxiety, depression, dan sometimes benda tu keluar di mulut orang dalam bentuk yang pelbagai sampai kadang-kadang maksudnya itu tidak kena dengan apa sebenarnya yang kita fahami dengan konsep stress, anxiety, depression dan sebagainya. So ini mungkin peluang yang baik untuk kita terangkan perkara yang asas ni supaya kita semua faham. And so that later on bila kita discuss more about stress, anxiety termasuk dalam bentuk bagaimana kita nak menghadapinya, kita faham dia punya root of the issues. Pertama untuk faham anxiety kita kena faham stress dulu. And sebab stress ni something yang lebih basic. So stress ni kalau dalam istilah psikologi kita sebut is a psychological state. Keadaan psikologi kita bila mana kita mendepani keadaan di mana berlaku demand. Okay? So demand tu boleh datang dalam bentuk tuntutan environment. Contohnya ada something yang menguji kita, benda buruk berlaku, orang yang kita tidak suka, tugasan yang kita tidak suka, memori lampau yang kita tidak suka, apa sahaja bentuk yang mengundang
gangguan kepada emosi kita, kita panggil sumber kepada stres. Dan stres pula adalah bagaimana badan kita ataupun kita sebagai individu react kepada situasi tersebut. So biasanya stres ni akan datang dalam 3 bentuk yang utama. Pertama, dia datang dalam bentuk perubahan fisiologi. Fisiologi ni maksudnya perubahan fizikal. So ada orang bila dia stres, dia datang sakit kepala, sakit badan, sakit perut, rasa nak muntah, berdebar, jantung laju, rasa tak selesa bernafas. So dia datang dalam simptom-simptom biologi, simptom-simptom fisiologi kita panggil. So ada juga dia datang dalam kategori yang kedua, datang dalam bentuk emosi, gangguan dalam bentuk emosi, resah, cemas, sedih, takut. So perasaan, salah satu bentuk stres itu dimanifestasikan. Yang ketiga, dia berlaku dalam bentuk kognitif. Kognitif ni maksudnya dia mengubah cara kita berfikir ataupun mengubah kandungan fikiran kita. So kita rasa takut, kita fikir putus asa, kita rasa bersalah, kita fikir benda-benda yang buruk, kita fikir benda-benda yang kecil, kita susah nak get rid perkara yang kita fikirkan tu asyik berulang. So kita panggil kognitif. Dan bila berlaku perubahan fisiologi, perubahan emosi, perubahan kognitif, dia akan mengubah kita punya tingkah laku. Dan jadi kita akan respon dengan tidur terganggu, makan terganggu, kemudian mungkin kita jadi tak selesa nak keluar, kurang keluar dan sebagainya. So semua ni kita panggil stress response. Bila kita sebut tentang stres, ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, stres ni normal. Semua orang alami stres. Sebab stres tu adalah reaksi kita terhadap sesuatu yang berlaku bertujuan supaya kita bertindak. Contohnya, kalau dulu sekolah kita belajar biologi, kita nampak harimau, nampak anjing, so itu bentuk stres. Jadi badan kita jadi takut, terkejut, alarm. So fungsi dia adalah supaya kita fight, lawan, flight, lari atau freeze, buat mati sebagai sebahagian daripada respon. So tujuan dia adalah untuk maintain kita punya survival. So stress tu normal. Yang kedua, yang kita kena faham adalah bukan semua stres tu buruk. Okay, so stres ni dia ada eustress, iaitu stres yang baik, dan distress, stres yang buruk. So stres yang baik ni contohnya lecturer bagi tahu kita nak exam next week. So kita jadi tertekan, stres sikit, disebabkan perasaan tu kita pun start belajar. So it's a good stress. So kalau kita tak ada apa-apa lah, entahlah nak buat apa pun, then it's not a good reaction. Dan ada juga stres yang buruk, contohnya trauma dan sebagainya. So stres ni dia datang dalam pelbagai bentuk, ada baik dan ada yang buruk. Yang ketiga, kita kena faham bahawa bila stres tu berterusan, that's when stress to become a problematic. Okay, so stres yang sedikit yang datang dan pergi ni adalah stres yang healthy. Okay, so tapi kalau stres tu datang dan tak pergi-pergi, dan stres tu berterusan, so ini yang selalunya menjadi antara punca kepada berlakunya next step, iaitu penyakit mental ataupun gangguan kecelaruan mental. Yang keempat yang kita kena faham adalah stres ni something yang kita boleh manage. Okay? Something yang kita boleh uruskan. It's not about aiming supaya tak ada stres langsung dalam hidup, tapi it's about aiming how we can handle stress better. Dan yang kelima, benda yang juga penting adalah mengendalikan stres ni is a skill yang kita boleh pelajari. It is not something yang dia tak apalah, dia memang boleh, dia lahir-lahir dia dah macam wali Allah dah, dia memang pandai untuk stres. Aku ni tak. No, it's not like that. Everybody can learn about stress. So itu stress in general. Anxiety pula apa? Anxiety pula adalah respon kita terhadap stress. So bila somebody respond, people akan react in a different way. Ada orang bila stress, dia jadi panik, dia jadi takut. Ada orang bila stress, dia sedih, dia down, dia hopeless, dia helpless. Ada orang stress, dia jadi indifferent. Ada orang stress, dia sampai dissociate, dia jadi kaku, dia freeze, tak boleh buat apa. So everyone react to stress differently. Cuma anxiety ni is one form of stress. Anxiety ni is a form of stress reaction yang mana dia punya tanda-tandanya adalah bila kita jadi resah, gelisah, jadi jantung jadi laju, kita duduk dalam keadaan alarm, kita jadi aroused dan kita jadi berjaga-jaga. So that is anxiety in general and that stress in general, and supaya kita faham. So far apa yang kita bincangkan adalah something yang normal yang berlaku pada semua individu. Okay, so that sebagai permulaan. Okey, baik doktor.
apa yang boleh saya simpulkan ialah stres atau tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan, manakala anxiety atau kebimbangan ialah respon yang dibuat terhadap bentuk tekanan atau bebanan yang terdapat pada persekitaran, sama ada yang telah, sedang dan yang akan dihadapi oleh seseorang individu. Jadi kedua-duanya mempunyai perbezaan simptom yang jelas sebagaimana yang diperkatakan oleh Dr. Nizam sebentar tadi. Terima kasih Doktor. Seterusnya, kita semua sedia maklum bahawa tekanan atau stres sangat memberi kesan atau impak yang tinggi kepada tahap kesihatan mental jika tidak diuruskan dengan baik. Puan Sharifah, sejauh mana anxiety atau kebimbangan ini akan memberi impak kepada isu kesihatan mental seseorang individu? Silakan Puan. Puan mungkin boleh unmute Puan. Okay. Sorry. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati panel pakar Dr. Nizam, juga kepada penganjur iaitu pembimbing rakan siswa didik IPG kampus Islam dan para hadirin warga IPG semua. Okey, terima kasih kerana sudi menjemput saya lah daripada bahagian psikologi dan kaunseling untuk berkongsi. Saya ingat berkongsi sedikit apa yang pengalaman saya lah berhadapan dengan klien-klien ataupun saya juga seorang guru dulu dan juga pernah berada di IPG di mana klien saya juga terdiri daripada pelajar-pelajar IPG juga lah. Okey, seperti yang Dr. Nizam terangkan tadi apa itu anxiety Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin semua, pelajar sudah tahu apa itu anxiety dan apakah perbezaan antara stres dan anxiety. Anxiety ni adalah sebahagian daripada kita tak cakap nature tapi dia bond together. Okey, yang berada dalam pemikiran manusia. Kadang-kadang kita create kita yang create the anxiety. Contoh kita nak minum air kan, kita nak minum air. Kalau kita tak risau, okey tak apa, kita boleh minum air itu. Tapi ada orang yang risau, dia nak minum air itu, dia akan fikir, adakah air itu akan mudarat kepada kesihatan saya? Itu akan menimbulkan macam-macam persoalan dalam diri dia dan akan menimbulkan kerisauan dan kebimbangan. Okey. Apa contoh anxiety boleh berlaku mengikut keadaan, mengikut situasi. Contoh situasi kita bimbang kalau macam pelajar. Anxiety tu akan datang apabila nak exam. Okey, saya pernah hadapi klien begini, lagi 2 minggu nak exam, dia akan dapat panic attack. Okey, berpeluh-peluh, sesak nafas. Tapi pengalamannya bila kita tahu bagaimana kita nak ajar dia bagaimana coping strategies dan sebagainya, so slowly dia sudah dapat cope lah dengan keadaan tu bila dia tahu apa yang trigger kepada dia punya kebimbangan dan kita ajar dia bagaimana nak berhadapan dengan kebimbangan tersebut dan dia akan okey lah. Okey, kalau pelajar nak menjalinkan hubungan baru pun dengan rakan-rakan kan, juga kita akan berfikir adakah rakan kita ini bagus, adakah dia sesuai dengan kita. Itu juga boleh menimbulkan situasi bimbang kepada kita Okey, juga masalah kesihatan apabila dalam keadaan begini, dalam keadaan sekarang, situasi sekarang pandemik. Okey, kita rasa bimbang, nak pergi mana-mana kita bimbang, nak buat apa, nak berjumpa dengan orang juga kita bimbang dan itu juga boleh menimbulkan state of anxiety lah. Kalau menurut Spielberg, okey, ada dua jenis anxiety. Okey, satu lagi anxiety state. Anxiety state ini dia tidak lama. Dia melihat kepada situasi, pada keadaan-keadaan tertentu. Macam saya cakap tadi lah, nak exam, so student akan dapat kebimbangan ini. Dan yang kedua adalah anxiety trait yang ada dalam personality. Ini mungkin akan berada lama. Okey, dia stay dengan seseorang itu agak lama. Okey, dua-dua ini jika tidak dirawat, jika tidak di-manage lah, tidak diurus, dia akan pergi kepada anxiety disorder. Kan nanti doktor terangkanlah kan, bila anxiety disorder tu itu adalah lebih klinikal dan bukan bidang kami counselling. Okey.
Okay, how it affect our mental health? Bagaimana ia boleh memberikan impact kepada kesihatan mental? Okay, anxiety ni bila dia menyerang perasaan bimbang ini, okay, dia akan mengganggulah kehidupan seharian kita. Okay, prestasi kerja, okay. Sebab apa kita tak boleh nak tidur malam, kita pening, sometimes dia akan beri efek kepada fizikal lah, memang dia akan beri efek pada fizikal lah. Okay, and then sebagai tugas dan peranan sebagai pelajar, and then untuk membuat sesuatu keputusan, to make a decision, important decision juga. Kalau kita rasa terlalu bimbang, terlalu risau, dia akan efek lah. Okay, anxiety ni boleh dikawal dalam keadaan tertentu. Kalau anxiety ini tidak dikawal dalam keadaan tertentu, maka ia boleh membawa kepada anxiety disorder, yang mana dia akan membawa kepada kerisauan yang melampau kepada individu. Okay, kesan anxiety yang melampau memberikan kesan yang negatif. Mereka akan sukar untuk jalani kehidupan yang selesa. Mereka akan rasa tertekan, terganggu, tidak selesa. Dia akan menghalang komunikasi yang berkesan dengan orang lain. Okay. Boleh mempengaruhi tahap kesihatan. Okay. Juga orang anxiety ni yang melampau ini, dia akan mudah gemuruh dan akan panik. Macam saya cakap tadi lah, pelajar saya bila nak 2 minggu lagi nak exam, dia akan dapat panic attack, and then selepas exam, katalah lagi 2 hari dia dapat result exam, dia dah tahu dah lagi 2 hari nak dapat result, pun efek yang sama akan berlaku pada dia. Okay, mereka anxiety ni, orang yang anxiety ni dia fatigue lah, dia mudah letih sebab dia banyak berfikir, tenaga dia banyak ke arah itu. Okay, then dia keyakinan diri dia rendah. Okay, dia punya keyakinan slowly dia akan menurun lah keyakinan diri dia. Okay, so dia mempengaruhi tahap kesihatan fizikal dan mental. Macam saya cakap tadi, kerana tenaganya banyak dihabiskan, dia memikirkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan cognitive distortion itulah, herod-berod kognitif itu, pemikiran yang herod-berod. Okey, itu saja, Alina. Okey, baiklah, terima kasih Puan Sharifah. Apa yang boleh saya rumuskan bahawa sememangnya anxiety ini mempengaruhi kesihatan mental seseorang individu kerana ia mengganggu kehidupan harian, menghalang komunikasi dan juga memberi implikasi yang negatif kepada kesihatan fizikal individu seseorang. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian. Sebagaimana yang saya jelaskan pada permulaan perkongsian ini melalui definisi kesihatan mental menurut Dasar Kesihatan Mental Kebangsaan Malaysia, suka untuk saya maklumkan bahawa definisi kesihatan mental menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO iaitu kebolehan seseorang mengekalkan hubungan harmoni dengan orang lain, kebolehan seseorang mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan berkebolehan untuk menyumbang kepada masyarakat. Apabila kita faham definisi anxiety atau kebimbangan ini serta simptom-simptom yang jelas dinyatakan oleh panel sebentar tadi, kita akan dapati kebimbangan yang normal ini boleh menjadi kebimbangan yang melampau sehingga mengganggu kefungsian normal seseorang individu. Ia lebih dikenali sebagai kecelaruan mental. Persoalan saya seterusnya kepada Dr. Nizam. Apakah perbezaan antara anxiety dengan anxiety disorder, Doktor? Silakan. Okey, terima kasih atas persoalan itu. Juga persoalan yang penting untuk kita faham. Lanjutan daripada apa yang Puan Sharifah telah outline kepada kita tentang simptom, tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan anxiety. Jadi bila orang dengar, dia reflect balik diri dia, aku ada juga benda tu, aku ada juga benda tu. So ramai sampai kadang-kadang tu tersilap faham, terkhilaf dengan assume bahawa bila mereka ada simptom-simptom yang disebutkan tu, bermakna mereka ada anxiety disorder. Maka ramai yang self-diagnose dan self-declare bahawa mereka ada penyakit mental, instant penyakit mental. Dan benda ni sebenarnya kita bimbang. And sebab bila berlaku sedemikian, akan berlakulah salah faham dan menyebabkan ramai orang salah faham terhadap apa sebenarnya penyakit mental.
sehingga menyebabkan berlaku pandangan yang tidak kita panggil pandangan negatif atau pandangan yang tidak benar terhadap mereka yang benar-benar mempunyai masalah mental. So bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental, kita kena faham dua benda. Pertama, masalah berkait dengan kesihatan mental, kedua penyakit mental. So dua benda ni benda yang berbeza. So isu yang berkait dengan kesihatan mental adalah isu-isu umum yang berlaku dalam masyarakat dalam bentuk gangguan emosi. Contohnya kita mungkin tertekan, stres, mudah marah, ada sekali-sekala susah nak tidur, badan penat, fikiran terganggu. So isu-isu itu adalah isu-isu umum berkaitan dengan isu kesihatan mental. Sementara penyakit mental pula adalah penyakit yang spesifik, digejalai, ditandai oleh gejala-gejala yang spesifik yang hanya disahkan oleh doktor sama ada dalam bidang psikiatri ataupun dalam bidang psikologi. And so bermaksud syarat penting untuk seseorang itu disahkan mendapat penyakit mental adalah bila dia melakukan proses penilaian. Nanti saya akan sebut apa bentuk proses penilaian tersebut. Jadi tadi kita sebut tentang simptom-simptom stres. Sebahagian orang yang stres akan dapat dalam bentuk anxiety, dan bila dia dapat dalam bentuk anxiety, dia akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti mana yang Puan Sharifah highlight tadi, dalam bentuk fizikal, dalam bentuk emosi, dalam bentuk fikiran, dalam bentuk tingkah laku. Now, sekiranya masalah-masalah yang kita alami itu berlaku dalam 3 bentuk, maka dia baru kita sebut sebagai memenuhi syarat untuk kita diagnose dia sebagai penyakit mental. Pertama, sekiranya simptom-simptom tersebut, gejala-gejala tersebut ataupun masalah-masalah tersebut berlaku secara berterusan. Okay? So kalau sekali-sekala, contoh tadi Puan Sharifah bagi contoh exam. Okay? So bila waktu exam, dia stres, habis exam dia settle. And then semester depan exam pula baru dia stres semula, jadi itu normal. Maksudnya dia berlaku secara spesifik pada waktu-waktu yang spesifik dalam keadaan-keadaan yang tertentu, maka dia normal stres. Tapi mereka yang ada anxiety disorder, simptom dia ni berlaku secara berterusan. Apa maksud berterusan? Dia bergantung kepada diagnosis. Ada setengah diagnosis memerlukan sekurang-kurangnya 1 bulan. Ada setengah diagnosis memerlukan simptom tu berterusan selama 6 bulan sekurang-kurangnya. Dan jadi maksudnya keadaan dia tu memang significant enough. Okey, itu yang pertama, berterusan. Yang kedua, dia bukan sekadar wujud, tetapi dia wujud dalam bentuk mengganggu kehidupan seharian. Okey, maksudnya it is severe enough to disturb individual's functioning level. Okey, apa maksud fungsi seharian? Pertama, fungsi individu. Fungsi individu ni termasuk terganggu tidur, terganggu makan, okey, terganggu kemampuan untuk urus diri contohnya. So sampai terganggu. So itu yang pertama. Yang kedua, terganggu fungsi interpersonal, fungsi sosial, dan sampai terganggu perhubungan, terganggu hubung kait kita dengan orang sekeliling kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi occupational ataupun fungsi kerjaya ataupun kalau student belajarlah. Okey. So maksudnya kalau dia ada simptom dia berterusan. Kemudian gejala itu pula berlaku dalam konteks mengganggu dia punya kehidupan seharian, maka dia dah memenuhi kriteria untuk kita panggil dia sebagai disorder. So untuk sahkan, dia perlu dapatkan penilaian doktor. Dan sebab doktor akan menyemak ataupun doktor akan menilai bentuk-bentuk gejala yang dia alami. Dan sebab setiap diagnosis dia ada simptom ataupun gejala yang tertentu, gejala yang spesifik. Saya ambil satu contoh mudah untuk faham. Dan tadi Puan Sharifah ada bagi contoh panic attack. Okay, so panic attack ni adalah simptom yang normal yang kita boleh experience bila kita stres. Dan contoh mudah, kalau kita tengah-tengah drive daripada Kuantan nak pergi Gombak, masuk lane tak senggol, tiba-tiba bawa perasan tak senggol kita tinggal 20 sen. So masa tu terus berdebar cemas. So that is actually a panic attack. Okay? Tapi kita tak panggil dia disorder. Dan sebab dia berlaku, pertama expected, yang kedua dia berlaku pada situasi yang one off. Maksud dalam keadaan macam itulah. Dan bila orang kata, oh tak apa-apa, nanti saya pergi top up kan, terus hilang panic attack. Then that means it's a normal reaction. Tapi panic disorder is something different. Panic disorder, pertama, panic attack tu berlaku unexpected. Dia dapat panic attack, berdebar, berpeluh, cemas, rasa nak muntah, rasa nak pitam, rasa macam hilang kawalan, tanpa apa-apa trigger yang spesifik. Berlaku tengah-tengah malam, berlaku tengah duduk seorang, berlaku tengah-tengah lecture,
So it is unexpected. Kedua, dia berlaku recurrent. Recurrent by definition mesti sekurang-kurangnya 2 episod dalam tempoh 1 bulan. Maksudnya datang lagi, ataupun lebih. Ada setengah-setengah pesakit sampai 2, 3 kali, 4, 5 kali satu hari. Yang ketiga, dia berlaku dalam keadaan terganggu fikiran dia sampai dia sentiasa takut yang episod tu akan datang lagi. Kita panggil anticipatory anxiety. Dia concern about things that has not yet happened, tapi dia dah start preoccupied yang perkara itu akan berlaku. Anxiety itu akan berlaku. Attack itu akan berlaku. Yang seterusnya dia berlaku dalam konteks terganggu kehidupan seharian dia. Dan macam contoh, ada orang dapat panic attack tengah-tengah driving, dan since then dia takut untuk drive. Sampai dia sanggup pergi jalan kaki ataupun kena paksa suami, isteri untuk teman dan sebagainya. So bila berlaku simptom-simptom tersebut, barulah kita panggil dia sebagai a disorder ataupun penyakit. Dan sebab tu penting untuk kita bila mengalami masalah-masalah yang macam disebutkan tadi, kemudian start terganggu kehidupan kita. We are distressed by it. So antara benda penting yang kita perlu buat adalah dapatkan penilaian lanjut. Bila saya sebut penilaian, it doesn't necessarily mean penilaian psikiatri sahaja. And in fact, kalau datang jumpa psikiatri, antara benda yang kita buat adalah dia mesti melalui penilaian medical dulu. And contoh, antara gejala anxiety adalah jantung dia jadi laju. So bukan semua orang yang jantung laju ni ada anxiety. And ada juga penyakit jantung yang memang ada jantung jadi laju. So kalau kita assume semua orang yang jantung laju itu anxiety, then kita berbahaya. And tahu-tahu tiba-tiba collapse and heart stop beating dan meninggal dunia. So sebab tu apa yang penting adalah kita melalui proses penilaian yang betul. And so jumpa psikologi ataupun kaunselor di tempat masing-masing untuk pastikan apa yang kita ada, dan kaunselor ataupun penyelia dan sebagainya boleh rujuk kepada hospital, klinik kesihatan berdekatan untuk buat penilaian, dan daripada situ kita buat assessment selanjutnya. Baru kita kata dia sebagai disorder. So same goes to any other anxiety disorder. So ada banyak lagi anxiety disorder yang lain. Social anxiety disorder, generalized anxiety disorder, specific phobia, even bukan specific anxiety disorder tapi penyakit yang datang dalam bentuk kerisauan. Contohnya OCD, post traumatic stress disorder. So ada banyak jenis penyakit. So yang penting bagi saya adalah kita memahami di mana sempadan dia. Okay? Kalau kita boleh kawal benda tu tak mengganggu kehidupan, so it's okay untuk kita belajar, cope dan sebagainya. Tapi kalau dia sampai kita jadi 3-4 hari tak tidur malam, sampai bergaduh suami isteri, sampai jadi terganggu, tak boleh buat assignment, sampai tak boleh buat praktikal, sampai terganggu perhubungan dengan keluarga dan sebagainya. So the best way is untuk seek proper help. And there is nothing wrong in seeing a counselor, psychologist, psychiatrist, because anxiety is common. And statistically speaking, we're talking about roughly around 15 to 30% of population in a lifetime akan experience some form of anxiety symptom and anxiety disorder. So bukan benda yang pelik, tapi yang pelik adalah kiranya kita menjauhkan diri kita daripada bantuan, sedangkan kita tahu bantuan itu available. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor. Perkongsian yang saya fikir menampakkan sangat jelas perbezaan antara anxiety dan juga anxiety disorder, yang mana saya fikir anxiety ini merupakan satu perkara yang biasa, isu mental health yang biasa yang dilalui oleh semua orang di luar sana, manakala anxiety disorder ini adalah satu penyakit mental illness yang perlu mendapatkan diagnosis daripada doktor psikiatri. Okey, baiklah. Terima kasih Doktor. Kita teruskan. Pemikiran merupakan cara memikirkan sesuatu yang berteraskan matlamat yang boleh membawa manusia kepada penyelesaian yang berteraskan alam nyata dan merupakan satu proses mental. Pemikiran membolehkan manusia untuk memahami, mentafsir atau membentuk dunia yang dialami manusia dan membuat ramalan tentang dunia itu. Oleh itu, pemikiran adalah berguna kepada suatu organisma dalam keperluan, matlamat dan kehendak ketika membentuk sesuatu rancangan atau usaha untuk mencapai matlamat yang diingini. Persoalan saya kepada Puan Sharifah, sejauh mana overthinking atau keadaan terlalu banyak berfikir boleh menyebabkan peningkatan anxiety? Silakan Puan. Okey, terima kasih moderator Puan Nina. Okey, sebelum ni saya tanya juga what is overthinking, macam Puan Nina cakap tadi terlalu banyak berfikir.
Okay, actually overthinking is dia tak apa dia berfikir ya, tapi overthinking is dia terlalu memfokus kepada negative thought. That is overthinking. Dia banyak berfikir, memfokuskan kepada negatif. Dia rehashing the past. Dia terlalu memikirkan perkara-perkara lepas yang tak settle. Sentiasa ada unfinished. So benda yang lepas itu yang mengganggu pemikiran dia, yang tak ada penyelesaian dan tak ada kesudahan. Contohnya apa ya? Dia fikir alamak sebelum ni dia pernah bercakap depan public. Okay, dia buat public speaking. Tiba-tiba masa nak buat public speaking tu dia terjatuh. Nak naik tangga atas pentas, tersungkur. Okay, so peristiwa itu dia keep on bermain dalam fikiran dia. Okay, dan dia membuatkan dia rasa stres dan juga dia rasa risau, bimbang if that thing happen again. Okay, juga overthinking ini dia ruminate, dia berfikir secara mendalam tentang sesuatu perkara, tetapi dia berfikir secara mendalam tentang perkara lepas yang tidak menyeronokkan, yang memberi yang inilah yang mengganggu fikiran dia. Okey, ataupun dia bimbang tentang masa depan yang akan berlaku. Alamak, macam saya cakap tadi lah, dia pernah experience the bad things and then dia keep on thinking if kalau saya buat lagi perkara yang sama akan berlaku. The bad experience lah. And then macam mana ia boleh mendatangkan kerisauan ataupun heighten the anxiety lah. Okay, dia macam snowball effect tau. Snowball effect. Makin dia fikir, makin snowball effect, makin fikir. So semakin banyak pemikiran-pemikiran negatif yang akan dia create. Okay, dia create. So more extreme negative thinking. Bila overthinking, bila dia start berfikir tentang perkara-perkara yang tak seronok, perkara yang negatif, okay, ni akan efek pada everyday dia punya kehidupan seharian. Takut nak keluar rumah, contohnya apa lagi? Takut untuk berjumpa dengan orang, okay, sebabnya dia dah berfikir yang negatif tadi. So dia akan memberi kesan kepada sosial, pekerjaan dia, occupational or cognitive function. Okay, which dia akan lead to physical problem. Okay, physical health and also lead to mental health. Okay, macam Dr. Nizam cakap tadi lah, bila perkara ni berlaku, overthinking ni berlaku, tidak diurus dengan baik, so dia daripada anxiety yang biasa tadi, okay, dia akan pergi kepada anxiety disorder jika tidak diurus dengan baik. And then tu yang saya cakap tadi, dia akan dapat cognitive distortion ni lah. Dia bimbang bila perkara-perkara overthinking tadi bermain dalam kepala dia, so dia akan cepat jump into conclusion about the future. Okay, ataupun dia ada dua pilihan je, yes or no je. Saya nak, saya tak nak. Okay, kalau saya buat juga akan bad thing will happen. Okay, inilah banyaklah dia punya pemikiran-pemikiran yang negatif berlaku. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan Sharifah. Apa yang boleh saya simpulkan, semakin tinggi overthinking ini dilakukan oleh individu di luar sana, dia semakin tinggi tahap anxiety kita. Betul ke, Puan? Okey. Doktor, dari sudut pandangan medikal, bagus ke tak overthinking ni, Doktor? Cuba Doktor jelaskan sikit dari sudut pandangan medikal lah overthinking ni. Okay. And saya rasa apa pun dalam kehidupan ni, dia must be a balance. Okay, and so bukan nak kata we shouldn't be thinking about anything in life. Redah je lah. Apa nak jadi, jadilah. Pun tak boleh juga. We need to be analytical and we need to be at some point dalam life ni kita kena make decision dan perlukan kita berfikir. So selalunya whatever problem in psychiatry ni atau in psychology ni, dia berlaku bila dia melebihi keperluan kita. And so maknanya we need just that much of thinking, and tapi bila kita overshoot and kita terlebih, and then itu yang dia start jadi masalah. And saya sangat setuju lah. And a lot of it tu sebenarnya driven from, contohnya adalah
personality kita, and so personality kita maybe jadi very anxious, sangat risau, suka berfikir 2-3 lapis, banyak sangat layer kita fikir, and ataupun sometimes dia berlaku disebabkan pengalaman, and something bad has happened, so kita terus assume that it will happen the same way again and again and again, and so sometimes kita kena be aware of kita punya diri kita sendiri. So kalau dalam Islam kita panggil muhasabah, kita reflect balik, and so sometimes it's good kalau kaunselor psikologi dia selalu pesan kepada klien kan, self talk, a lot of positive self talk kan, maknanya kita remind ourselves, ni kau ni banyak sangat berfikir ni, kau ni banyak sangat. Sometimes we need to have that in order untuk control ourselves. Okey, baik, terima kasih atas pandangan Dr. Nizam dan juga Puan Sharifah. Baiklah siswa-siswi pendidik serta para hadirin yang dihormati sekalian, kini kita faham apa perbezaan stres dan anxiety. Kita juga faham impak anxiety ini kepada kesihatan mental seseorang individu. Kita juga mulai faham sejauh mana anxiety ini memberi kesan kepada kecelaruan mental seseorang. Kita juga akur bahawa proses berfikir juga memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan anxiety dan kebimbangan ini. Namun seringkali kita mendengar perkataan anxiety attack. Tadi pun ada Puan Sharifah maklumkan anxiety attack, panic attack, atau kita panggil serangan kecemasan atau kebimbangan. Pada paras yang normal, perasaan cemas itu bukanlah sesuatu yang buruk sebenarnya. Ia boleh membantu seseorang individu untuk lebih fokus dalam bekerja dan memastikan seseorang individu untuk kekal bermotivasi dalam mencapai matlamat dan menyelesaikan masalah yang dilalui. Namun apa yang selalu digambarkan oleh masyarakat kita ketika ini ialah serangan anxiety ini adalah satu manifestasi kepada sikap mengada-ngada seseorang individu, inginkan perhatian, dibuat-buat dan bukanlah sesuatu yang perlu difikirkan secara serius oleh orang sekeliling. Pada pandangan Dr. Nizam, sejauh mana serangan anxiety ini membahayakan individu yang mengalaminya? Silakan Doktor. Okay, alright. So seperti mana yang saya highlight daripada awal tadi, we need some form of anxiety and stress dalam kehidupan kita, and so that's what drives us. And so in fact kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'an, maksudnya sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dengan sifat resah gelisah. So itu sebenarnya anxiety itu is part of kita punya fitrah manusia. And kalau seorang ibu dia tak risau, so mungkin banyak benda buruk daripada anak. Dan disebabkan kerisauan seorang ibu lah mungkin banyak benda yang terjaga. Dan anak tak jatuh, anak tak makan benda kotor, anak tak pergi rumah orang yang buat benda-benda buruk pada orang lain di rumah orang dan sebagainya. Dan tapi yang jadi isu adalah bila dia start berubah menjadi patologi. Patologi ni maksudnya dia jadi penyakit. Jadi banyak orang persoalkan, adakah kalau ada anxiety tu dia berbahaya atau tidak berbahaya? Dan pertama kita kena faham anxiety disorder itself tu, bila kita sebut dia disorder bermaksud dia penyakit. Dan so bila penyakit bermaksud dia akan bagi kesan kepada kehidupan kita, and directly or indirectly. Dan cuma kesan itu berbeza mengikut individu. Sebab tu kalau kita bercakap tentang penyakit mental, kita akan bercakap tentang a different level of severity. Maksudnya ada setengah orang dia dapat anxiety tu dalam bentuk yang mild, ringan contohnya. Ada yang sederhana dan ada yang teruk. Dan secara mudah untuk kita faham macam mana kita nak tahu penyakit kita tu ringan, sederhana atau teruk. Dan pertama, kita lihat sejauh mana dia mengganggu kita punya kehidupan. Okay? Kalau dia mengganggu kehidupan kita secara ringan, contohnya kita dapat panik ataupun kita risau, tapi kita still boleh buat assignment, kita still boleh carry on with kita punya practical work dan sebagainya. Cuma sometimes kita kena duduk kejap, rest, and then carry on semula. Dan it may not be something yang merisaukan. Tapi ada orang, dia dapat the problem sampai end up tak boleh buat satu benda pun. And contoh ada doktor, dia dapat anxiety panic, sampai dia lari daripada ward, missing in action kita panggil, sampai tak boleh nak berhadapan dengan pesakit, sampai nampak hospital je terus dia dapat panik dan sebagainya because something bad happen for example. So that is no longer apa yang kita consider sebagai ringan, something yang kita boleh tak apalah kau duduk berehat, minum air zam-zam ke apa nanti settle lah. No, this is something yang kita panggil pathological. Bila pathological, penyakit,
maksudnya kita kena dapatkan rawatan. Rawatan. So dia berbahaya dalam bentuk tersebut, pertama. Yang kedua, dan ada juga sesetengah kes, anxiety dia membawa kepada situasi yang membahayakan nyawa. Dan contoh, bila kita sebut tentang penyakit mental, lazim kita kaitkan bersekali dengan fenomena yang kita panggil sebagai satu self-harm, kedua suicide, iaitu membahayakan, mencederakan diri, yang kedua bunuh diri. So self-harm bermaksud self-inflicted injury yang bukan intended untuk die, tapi just untuk mencederakan diri. And macam banyak berlaku sekarang ni di kalangan remaja, di kalangan belia, bila dia stres, dia cope dengan dikelar tangan. Okay, dia cederakan diri, tangan, peha dan sebagainya. And so that is one form, self-harm. Yang kedua, suicide. And so walaupun anxiety jarang kita kaitkan dengan suicide, banyak kita kaitkan dengan depression, suicide, tapi ada juga certain percentage mereka yang ada anxiety ni end up dengan suicide. Kerana apa? Kerana jarang orang dapat mental illness ni in isolation. And biasanya bila dia ada anxiety, dia juga boleh dalam masa yang sama dapat depression. Ataupun dia depression, dia dapat anxiety juga. So dia saling berkait antara satu sama lain. So antara benda yang boleh membawa kepada bahayanya kepada individu adalah bila orang tu dia hilang pertimbangan hingga membawa kepada gejala bunuh diri ataupun mencederakan diri. So ini bentuk-bentuk kita panggil bahaya ataupun danger yang kita kena berhati-hati bila kita berurusan ataupun mengendalikan dengan kes-kes yang berkaitan dengan anxiety. And so penting untuk kita memahami di mana sempadan dia macam saya sebut tadi supaya kita dapatkan rawatan awal. Perlu saya tekankan kat sini, walaupun kita sebut penyakit, bila kita sebut anxiety disorder, we're not talking about severe illness yang terminal, yang tak ada rawatan. Kita bukan cakap tentang penyakit yang macam end stage cancer, stage 4 yang sebagainya. And kita bercakap tentang penyakit yang number 1 common, yang number 2 highly treatable, dan sangat mudah dirawat. Dan cuma dia jadi sukar dan mencabar untuk dirawat sekiranya dia datang untuk dapatkan rawatan lewat. Dan maksudnya dia dah mungkin contohnya dah bertahun dalam keadaan sedemikian, dan ataupun bila dia dapat rawatan tapi tak nak follow pula rawatan. Dan sekali datang, sekali tak datang. Dan bila buat terapi contohnya dengan kaunselor, dengan psikologis, tak follow through the skills yang dia belajar. Still balik-balik revert back to dia punya old style of thinking dan sebagainya, itu yang akan menyebabkan anxiety itu sukar untuk dikawal. Tapi all in all, anxiety ni sebenarnya adalah penyakit yang insya-Allah ada ubatnya dan boleh dirawat. Kita tak perlu sampai tahap yang serius seperti yang saya sebutkan tadi. Okay, baik, terima kasih doktor. Saya suka bila doktor kata serangan anxiety ni bukan satu benda yang common dan boleh dirawat. Sebab bila kita sebut tentang stigma, kita nak break the stigma ini, kadang-kadang masyarakat di luar sana merasakan bahawasanya isu mental health ini sesuatu yang normal, yang biasa, isu-isu yang kita lalui seperti biasa, tapi disalah tafsirkan sebagai mental illness. So mungkin melalui perkongsian kita pada hari ini boleh boleh memahamkan masyarakat di luar sana bahawa ada perbezaan. Dia dalam arti kata yang lain, elok kita cure dulu kan sebelum kita bagi ubat tu. Jadi kalau boleh, apabila kita rasa anxiety kita itu dah menjadi moderate dan sebagainya, boleh mendapatkan bantuan daripada golongan-golongan profesional lah, sama ada di institusi dan organisasi. Baiklah hadirin hadirat yang dihormati sekalian, selesai sudah pusingan pertama perkongsian kita pada hari ini. Kita terus menyusuri perkongsian kita untuk pusingan yang kedua. Jika ada dalam kalangan penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita pada hari ini, boleh bertanyakan di ruangan komen live ini. InsyaAllah masa sesi soal jawab nanti saya akan cuba bacakan beberapa soalan untuk ahli panel kita jawab, insyaAllah. Okey, sebagai kaunselor, saya sedia maklum bahawa isu kesihatan mental dan adalah isu normal bagi kesemua manusia. Dengan izin, mental health dan mental illness adalah dua jenis term yang berbeza maksudnya.
Namun ada dalam kalangan masyarakat kita masih belum mampu membezakan antara kedua-duanya. Tak mengapa, saya yakin dan percaya perkongsian hari ini sedikit sebanyak mampu memberi input kepada para penonton berkaitan perbezaan mental health dan juga mental illness. Persoalan saya seterusnya buat Puan Sharifah. Apakah ada ujian saringan awal yang boleh mengukur tahap anxiety seseorang individu? Jika ada, apa yang boleh dilakukan oleh mereka selepas itu, Puan? Silakan. Okey, terima kasih Lina. Okey, sebelum saya pergi kepada ujian-ujian berkaitan dengan anxiety, stress, depression dan sebagainya, actually pelajar-pelajar IPG sebelum dia masuk IPG, mereka ada menjalani psychometric UKCG. Salah satunya ialah inventory kesejahteraan individu, tak silap saya. Setiap calon wajib menduduki ujian itu dan dapatan ujian itulah sebenarnya yang kita melihat kepada mereka punya mental health, kesihatan mental mereka. Okey. Itu pun keputusan ujian tersebut juga boleh digunakan oleh individu ataupun kaunselor di organisasi tersebut untuk menjalankan intervensi kepada pelajar yang mungkin ada kecenderungan untuk mendapat untuk mempunyai anxiety yang tinggi. Kita juga ada ujian-ujian personality supaya kita boleh kenal pasti awal, supaya individu itu boleh kenal pasti awal personality diri dia. Adakah personality diri dia ini cenderung untuk mendapat anxiety yang tinggi tadi. Okey, contohnya tajma. Dalam tajma kita ada domain melihat keyakinan diri. Kalau domain keyakinan diri dia ini rendah, maka itu mungkin memberi petunjuk, indikator, okey, kepada individu tersebut, juga kepada kaunselor untuk memberikan counselling. Okey, beri counselling kita tak diagnose memberi counselling kepada klien tersebut. Mungkin ada ciri-ciri menyebabkan dia terlalu bimbang, anxiety ada ciri-ciri anxiety tadi yang menyebabkan dia mempunyai keyakinan diri yang rendah. Dalam tajma ada, dalam semasa mereka di sekolah juga mereka ada ujian personality, inventory track personality. Dalam inventory track personality ini ada dua domain yang boleh kita kesan bahawa individu ini dia ada tendensi untuk mendapat anxiety. Contohnya domain pada kritik diri. Okey, ada satu lagi saya lupa. Ada dua domain yang memang sebenarnya masa saya jadi guru bimbingan dan kaunseling di sekolah pun saya akan pergi terus kepada domain tersebut. Saya lihat berapa tahap dia. Kalau misalnya tahap kritik diri dia sangat tinggi, so dia ada tendensi untuk dapat anxiety ini dan juga tekanan stres. Kemudian dalam sidik personality test pun ada. Tapi ini memang peringkat awal lah. Kaunselor boleh kesan dah kepada peringkat awal bahawa individu ini mempunyai tendensi untuk dapat anxiety tadi. Okey. Dan juga di Kementerian Pendidikan Malaysia, sama ada di sekolah ataupun di organisasi bahagian psikologi dan kaunseling, kami menggunakan DAS yang disyorkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, depression, anxiety and stress scale. Okey, satu yang ada 21 soalan itu. Ini saringan awal untuk mengesan tahap stres, tahap anxiety dan juga tahap depression seseorang. Okey, dan dalam masa yang sama juga kita tebarkan juga ujian gaya-gaya tindak. Kalau misalnya stresnya tinggi tetapi coping skillnya, gaya tindaknya bagus, okey, maka macam Dr. Nizam cakap tadi lah, dalam keadaan stres macam mana pun mereka boleh urus dan mungkin stres inilah yang memberi desakan kepada mereka untuk melakukan sesuatu task itu dengan berjaya. Okey. Itu di Kementerian Pendidikan Malaysia juga, saya ingat di sekolah mereka masa time COVID-19 ni, masa pandemik ini, mereka telah tebarkan PHQ-9, Patient Health Questionnaire, ada 9 soalan. Okey, itu pun untuk mengenal pasti keadaan kesihatan
seseorang macam dia sukar tidur ke, dia susah nak makan ke dan sebagainya ya. Dia ada general anxiety disorder questionnaire, ada 7 soalan. Okey, itu memang GAD-7 ini memang mengukur tahap anxiety seseorang klien. Okey. Dan apabila semua saringan ini telah dilakukan, macam doktor cakap tadi, kita kena confirm adakah klien ini mempunyai masalah kesihatan mental yang agak serius ya. So kita di Kementerian Pendidikan Malaysia juga kita akan gunakan WODAS, WHO Disability Assessment Schedule, untuk melihat kognitifnya, untuk melihat emosinya, dia punya disability dan juga fizikalnya. Okey. Dan kami juga menggunakan mental state examination, di mana interview to confirm that this client memang ada masalah dengan kesihatan mental. Supaya dengan menggunakan alat-alat psikometrik ini, jadi kaunselor tidak mendiagnose tetapi tunjukkan kepada pakar psikiatri untuk treatment yang seterusnya. Okey. Okey, baik, terima kasih Puan. Melalui penjelasan tadi, banyak ujian psikometrik yang boleh yang boleh menilai tahap anxiety individu-individu di luar sana, khususnya para pelajar. Dan Puan juga menyatakan bahawa langkah-langkah yang perlu diambil oleh seseorang individu itu apabila tahu keadaan anxiety-nya ialah mendapatkan Okey, Puan Nina, saya lupa nak cakap tadi. Then what's next kan, apabila mereka telah saya tahu DAS dan juga UGDT ini mereka boleh buat secara online. You can get it dekat Google pun ada. Okey. Tapi saya takut pelajar-pelajar ataupun individu bila dia dah buat online then they don't know what to do. Dia tengok stres dia sangat tinggi, sangat teruk dan anxiety dia sangat teruk dan sebagainya. Macam kita bincangkan tadi, semua orang ada stres, semua orang ada anxiety kan. So saya takut perkara ini apabila dia dapat dia punya interpretation di online, dia jadi panik. Dia tak tahu, dia ada mental disorder, dia kata no. So what's next? So you ada counselor. You pergilah maknanya klien yang dah buat dekat online or di mana-mana you dapat saringan ini, then you go for help. Jumpa dengan macam Lina kata tadi, kaunselor di organisasi ataupun di pusat profesional, you go and seek professional. Jangan jumpa kawan dan Okay, thank you. Ya, betul Puan. Yang paling penting jangan buat penilaian kepada diri sendiri. Itu sebabnya memang orang kata ilmu dan maklumat itu di hujung jari, tetapi saya rasa dalam kategori untuk memastikan keadaan kesihatan mental seseorang individu itu adalah wajar untuk seseorang individu itu mendapatkan pandangan daripada golongan yang lebih profesional lah. Terima kasih Puan atas pandangan sebentar tadi. Baiklah, kita menginjak pada soalan yang terakhir bagi program perkongsian hari ini. Dr. Nizam, apakah rawatan berbentuk perubatan yang bersesuaian bagi mereka yang mengalami anxiety disorder? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Puan Hadina. Saya pun sebenarnya sambil-sambil online ni sempat meninjau di Facebook, especially yang tengah online bersama dengan kita. So alhamdulillah ada 200 lebih. Dan saya tengok ada sangat banyak persoalan menunggu Ya, betul. daripada audiens ni. So sebelum kita sampai ke situ, soalan terakhir pada saya adalah tentang rawatan. Of course bila kita sebut tentang penyakit, kita kena cerita tentang apa bentuk rawatan. Dan bila kita cerita tentang bentuk rawatan ni adalah secara umum. Setiap individu dia akan berbeza. Dan doktor akan decide apa yang terbaik berdasarkan keadaan individu tersebut. Tapi secara umumnya bila kita sebut rawatan psikiatri ni, kita bercakap tentang rawatan yang datang dalam kerangka apa yang kita panggil sebagai biopsychosocial and spiritual approach. Bermaksud ada pendekatan biologi, ada pendekatan psikologi, ada pendekatan sosial dan ada pendekatan spiritual. Dan semua aspek ni dia mesti berlaku seiring. Dan dia bukan pilih-pilih, dia bukan MCQ, nak A, B, C, D. Okay? Biologi bermaksud rawatan dalam bentuk ubatan. Okay, and so kita kena faham bahawa
anxiety ni sebahagiannya selain psychological state, it's also a physiological state. And bila orang tu mengalami anxiety disorder, dia berlaku perubahan kimia dalam otak dia. Okay, berlaku perubahan apa yang kita panggil sebagai neurotransmitter imbalance. So dalam otak kita ni ada area of the brain yang responsible for emotional regulation dan ada neurotransmitter ataupun chemicals yang responsible untuk facilitate the process. So kita ada adrenaline, kita ada serotonin dan kita ada dopamine. Ini contoh-contoh chemicals yang ada dalam otak kita yang responsible kepada kita punya kesejahteraan minda kita lah in a simple form. So orang yang ada anxiety disorder, benda-benda ni haywire. Dan contohnya, kita belajar dulu dekat sekolah, adrenaline ni berfungsi untuk trigger sympathetic response supaya kita boleh fight and flight. Okay? So in normal reaction, adrenaline ni berlaku dalam proses yang normal, maksudnya regulated. Dia bagi ikut yang diperlukan and then dia reduce. Tapi orang yang ada anxiety disorder, adrenaline ni dia shooting up and down, irregulated, and dia jadi tak balance up. Sehingga dia ganggu chemical yang lain sehingga akhirnya menyebabkan simptom-simptom seperti tidak boleh tidur, jadi resah, gelisah, tidak boleh duduk diam dan sebagainya. Jadi bila ada gejala-gejala tersebut, sebahagiannya memang memerlukan rawatan dalam bentuk ubat. Sebab kita nak balance out semula apa yang tidak normal tadi. And so dia ada rawatan dalam bentuk ubat-ubatan. Jadi bila sebut ubat-ubatan ni, jangan terus dalam kepala kita anggap, oh ambil ubat ni sebab dia ni dah teruk sangat ni. And tak juga. And so ubatan ni dia bergantung kepada simptom yang kita ada. Sekiranya doktor rasa untuk specific case tu memerlukan ubat, maka dia perlukan ubat lah. Dan ubat tu tidak memberikan konotasi bahawa oh dia ni lemah ni. Sebab sampai guna cara fikiran pun tak boleh, dia kena sampai kena tahap makan ubat ni. So it is not that. And kita kena faham. So biology. Yang kedua, rawatan dalam bentuk psikologi. So rawatan dalam bentuk psikologi ni ada banyak bentuk. And so general counselling, specific psychotherapy, cognitive behavioral therapy, interpersonal psychotherapy, supportive psychotherapy. So bergantung kepada keadaan individu tersebut. Dan tadi Puan Sharifah ada beri banyak contoh bagaimana cara fikir kita menentukan emosi kita. Dia sebut perkataan cognitive distortion. Okay? So cognitive distortion tu ya, itulah yang kita nak target dalam terapi. Dan kita nak target cara fikir kita yang salah tadi tu, cara fikir kita yang silap tadi tu untuk kita perbetulkan. And so itu yang kita buat dalam sesi terapi. Dan ada juga bantuan dalam bentuk sosial. Dan contoh ada orang dia datang anxious sebab dia ada masalah kewangan contohnya, dia ada masalah keluarga contohnya, dia ada masalah di universiti, dia kena bully contohnya, dia ada masalah tindakan undang-undang yang dia tak tahu nak handle dan sebagainya. So orang sebegini perlu juga dibantu dalam bentuk bantuan sosial. Dan bantuan itu juga sebenarnya sebahagian daripada bentuk terapi. Dan yang akhir sekali of course bantuan dalam bentuk spiritual. And so ada setengah orang sebut, dia kata kena banyakkan berdoa, banyakkan berzikir dan sebagainya. So tak betul dan tak salah. And bukan maksudnya kita kata itu sahaja bentuk rawatan yang ada, dan tak boleh juga kalau kita kata oh jangan buat benda tu and ikut apa yang doktor cakap sahaja. Semua tu sebenarnya adalah sebahagian daripada package rawatan. Dan sebab tu kalau ada pesakit saya and dia nak guna kaedah spiritual, nak berzikir, nak kalau yang bukan Islam dia nak bertapa, bermeditasi dan sebagainya, kita tak halang. As long as the other form of treatment dia tak abaikan. Kita berjalan sekali. So itu antara bentuk-bentuk rawatan yang ada, yang mana lain individu akan dapat lain bentuk rawatan bergantung kepada dia punya keadaan. Okey, baiklah. Saya fikir penjelasan doktor sebentar tadi telah pun jelas dalam memaklumkan kepada kita semua apakah kaedah rawatan perubatan jika seseorang itu mengalami anxiety disorder. Apa yang saya pasti, stigma memakan ubat. Stigma memakan ubat apabila pergi berjumpa psikiatri dan memakan ubat itu dan mengatakan seolah-olah tiada harapan dan sebagainya, stigma itu perlu diubah kerana ubat itu sebenarnya adalah untuk membantu keseimbangan kimia yang sebagaimana Dr. Niza maklumkan sebentar tadi, yang mana berlaku sepanjang anxiety disorder itu berlaku. Okey, baiklah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kini kita masuk ke pusingan akhir. Ahli panel yang ada akan menjawab beberapa persoalan daripada para penonton.
So insyaAllah saya akan bacakan soalan-soalannya. Jika kita lihat di ruangan chat kita pada hari ini, ada lebih kurang 12 soalannya Dr. dan Puan Sharifah. Jadi kita cuba dalam masa yang agak mencemburui ini, kita cubalah jawab. Puan, saya rasa sebahagian daripada soalan tu kita dah jawab. Kan? So mungkin kita boleh pilih beberapa yang tidak disentuh dalam forum sebelum ni lah. So yang pertama, okey, kalau soalan yang pertama ni tadi berkaitan tentang is it hot flashes is normal for anxiety disorder? Doktor? Okay, it can be a symptom of anxiety, and cumanya tak boleh juga terus assume, dan kita kena tengok faktor-faktor lain juga. And saya bagi satu contoh mudah sahaja. And kalau hot flashes tu berlaku kepada seorang yang dalam fasa menopausal, for example, so it can be actually a symptoms of menopausal. Ataupun kalau orang tu dia ada masalah thyroid, and thyroid ni sejenis hormon yang kita produce daripada leher kita tu. And so kalau orang tu ada hyperthyroidism, dia boleh dapat juga simptom-simptom tersebut. And so the idea is it's good that we know apa simptom-simptom yang ada, tapi at the end of the day jangan check di Google lah. So check dengan doktor. Okey. Terima kasih doktor. Saya harap menjawab persoalan kepada Nur Nadia. Baiklah, seterusnya saya fikir simptom fizikal ini telah pun kita terangkan sebentar tadi dalam perbincangan kita, yang mana simptom fizikal ini adalah jantung berdebar-debar, rasa berpeluh-peluh. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat ini berkaitan tentang hyperventilation, doktor. Adakah hyperventilation itu merupakan salah satu punca anxiety atau hanya penyakit kesihatan? Okay, so hyperventilation ni dia keadaan, dia bukan penyakit. Hyperventilation tu keadaan bila kita bernafas laju. So dia boleh berlaku disebabkan banyak faktor. So orang yang ada masalah pernafasan pun boleh dapat hyperventilation, orang ada asma boleh dapat hyperventilation, orang ada chronic airway obstruction dapat hyperventilation, anxiety pun boleh dapat hyperventilation. So dia is a general term. Hyperventilation itself tu tidak boleh menyebabkan anxiety, tapi selalunya apa yang berlaku, ada setengah-setengah orang tu dia memang already in anxious state, dia dapat panic attack, dan salah satu simptom panic attack dia tu dia bernafas laju. And so it's actually it's a sebahagian daripada dia punya panic attack itu tadi. And so kalau dia berlaku berulang kali dalam keadaan tak ada any specific trigger pun, ataupun trigger tu dia tidak berpadanan dengan keadaan kita tu sampai terganggu kita punya aspek lain dalam kehidupan, better untuk dapatkan penilaian doktor lah. Go and check. Okey, terima kasih doktor. Seterusnya mungkin soalan kepada Puan Sharifah. Apakah pandangan ahli panel tentang orang yang sentiasa insecure? Adakah perasaan insecure itu boleh membawa kepada anxiety? Silakan Puan. Okey, Nina, insecure itu yang saya kata dia mempunyai tadi cognitive distortion tadi. Ya, dia sentiasa memikirkan perkara-perkara yang negatif. Ya, dia rasa diri dia insecure lah. Okey. So ini juga memang betul lah, memang benar lah dia akan boleh membawa kepada anxiety. So dia kena urus lah. They have to have rational thinking. Okay. So memang secara ringkasnya memang insecure itu boleh membawa kepada insecurity, orang kata boleh membawa kepada anxiety seseorang itu apabila perasaan insecure itu tidak boleh diuruskan, begitu Puan? Yes, betul. Okey. So baiklah, soalan seterusnya, okey, ini adalah stigma. Mungkin salah seorang ahli panel boleh menjawab soalan yang keenam ini. Stigma ibu bapa yang tidak percaya berkaitan tentang isu kesihatan mental ini dan merasakan orang kata apa, anak-anak yang mempunyai isu kesihatan mental ini adalah attention seeker dan makin orang kata apa, memberikan respon-respon yang negatif kepada anak-anak yang mungkin mengalami isu kesihatan mental ini. Mungkin Puan Sharifah dulu Puan.
Okey. Pandangan Puan? Macam ni, tekan sini lah. Macam ni, saya ada pengalaman dengan pelajar macam ni apabila kita tengok dia dapat ada masalah lah di sekolah. Okey. Tapi kita tak confirm yang dia mempunyai masalah mental. Cuma macam biasa macam ponteng dan sebagainya. Tapi kita tak confirm dia ada mental disorder. This is only mungkin stigma ataupun perception yang cakap tadi. So selalunya kaunselor dia akan berbincang dengan ibu bapa. But kita akan berbincang dan kita akan berikan beberapa bukti-bukti kepada ibu bapa ini bahawa anak dia memang ada mengalami masalah kesihatan mental. Dan kalau misalnya ibu bapa membiarkan ataupun ibu bapa menerukkan keadaan lagi, ini akan akan membawa kesan yang lebih teruklah kepada klien tersebut. So as a counsellor, kalau saya sebagai counsellor, saya akan berbincang dengan ibu bapa lah supaya apa yang perlu mereka lakukan dengan anak mereka. Kita bukan saya nak kata nak yakinkan, tapi we have to discuss with parents lah. Ya. So bermaksud andai kata para pelajar di luar sana merasakan mereka mempunyai isu kesihatan mental, mereka perlu mendapatkan pertolongan, saya rasa. Tak kisahlah sama ada pertolongan itu daripada kampus itu sendiri ataupun dia mendapatkan pertolongan daripada orang kata golongan-golongan profesional di luar sana, yang mana saya yakin dan percaya setiap golongan profesional itu dia akan cuba untuk orang kata psycho education kepada keluarga, orang kata keluarga pesakit itu sendiri, supaya keluarga itu lebih memahami dan memberi sokongan kepada mereka. Alright. Baik, seterusnya soalan yang ketujuh. Boleh saya tambah sikit? Ya, sila doktor. Doktor tambah. Tentang isu ibu bapa dan sebab saya di hospital pun saya deal directly dengan mostly children and adolescent, dan sebahagian adolescent especially yang di universiti, secara ini reality, dan sebahagian daripada mereka tu bila datang berjumpa dengan kita dia beritahu, doktor jangan bagi tahu mak ayah saya. Ya betul tu doktor. Ataupun tak nak bagi tahu dan sebagainya. Pertama, sekiranya anda dewasa, maknanya you are above 18, and that is something yang kita kena respect lah. And kalau bawah umur ni lain cerita, mak ayah kena directly involved. So kita sebagai terapis, sebagai doktor, kita kena respect that wish. And cuma apa yang kita nak juga tekankan adalah sometimes kita as a patient kena juga faham bahawa sebahagian ibu bapa they are struggling untuk memahami konsep isu kesihatan mental, penyakit mental dan sebagainya, anxiety disorder lah, ada setengah tu ada personality disorder. It's hard for them untuk memahaminya. So sometimes kita kena bagi masa, bagi ruang dan bagi peluang untuk sedikit demi sedikit mereka memahami. And so ada setengah-setengah pesakit kita tu mungkin bila pertemuan pertama dengan ibu bapa, kedua, ketiga, ibu bapa macam defensif and then denial, tak nak menerima dan sebagainya. So instead of kita overreacting dengan reaction mereka, kita just menerima keadaan tersebut dengan cuba menganggap bahawa mungkin isunya adalah mereka belum memahami, belum bersedia untuk memahami. Mungkin setengah parents tu memang tak pernah expose. In their life they have never heard about anxiety disorder dan sebagainya. And so untuk kita expect that mereka terus memahami can be difficult sometimes. And tapi bila kita bagi masa sedikit demi sedikit, insya-Allah kita harapkan perubahan itu akan berlaku. So jangan putus asa untuk terus cuba memahamkan mereka dan berdoa supaya mereka juga dibuka hati untuk memahami kita, keadaan kita dan bersangka baik, dan insya-Allah itu akan membantu juga proses kita sembuh. Yang seterusnya adalah bila dalam keadaan parents tidak memahami itu, ada setengah-setengah keadaan tu parents ataupun siblings kita react in a way yang menyebabkan kita triggered. Contohnya apa yang diorang sebut, apa yang diorang komen, apa yang diorang cakap tu menyebabkan kita terasa hati dan sebagainya. So saya selalu remind my patient, it's always important untuk kita remember dalam kehidupan kita ni ada dua benda. Pertama, things that we can control, and number two, things that we cannot control. Okay, so
instead of focusing on things that we cannot control, we might as well fokus kepada benda yang kita boleh control. Jadi apa yang orang lain cakap, orang lain sebut, orang lain tulis, orang lain punya reaksi adalah benda yang di luar pada kemampuan kita untuk kita kawal. Dan yang kita boleh kawal apa? Cara kita tidur, cara kita uruskan emosi kita nak apply tak apply terapi yang kita dapat, kita nak exercise ke tak exercise, kita nak buat relaxation, kita nak buat relaxation, itu benda yang kita boleh control. So let us focus on benda-benda yang kita boleh kawal instead of focusing on benda-benda yang kita tak boleh kawal. Contohnya antara benda yang common trigger adalah benda yang ada dekat media sosial, for example. And so senang je, yang kita boleh kawal apa? Kita nak pilih friend kita siapa, kita nak block siapa, kita nak log in, nak log out, nak sign in, nak sign out. So kita control benda tu. Instead of kita worry pasal kenapa orang tu cakap macam ni, kenapa orang tu cakap macam ni, kenapa orang tu tulis macam ni, kenapa orang tu tak faham aku. So it's a never ending battle. So choose wisely kita punya battle rather than kita surrender to every single battle yang ada out there. So itu yang menyebabkan kita tiring kalau kita tak choose properly kita punya battle. Betul Doktor, saya bersetuju dengan konsep yang Doktor cakap. Okey, kita kena kata apa? Ada benda yang kita boleh kontrol dan ada benda yang kita tak boleh kontrol. So lebih baik kita kontrol benda yang kita boleh kontrol supaya anxiety kita itu berada dalam keadaan yang kata normal dan kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Biasalah Doktor, dalam kalangan remaja sekarang apabila tak dapat like, hantar gambar kan, daripada tak dapat like yang banyak ataupun menerima komen-komen negatif, itu pun kadang-kala memberi orang kata apa, peningkatan anxiety dalam kalangan mereka juga. Okey, baik, terima kasih Doktor atas pandangan dan juga Puan Sharifah. Kita teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan ketujuh ini, dia mengatakan bahawasanya bagaimana bentuk sokongan kerana rakannya ada anxiety dan juga ada mungkin saya rasa suicidal ideation. So apa sebagai kawan, apa yang dia boleh bantu untuk kawan yang ada anxiety with suicides ini? Puan Sharifah dulu mungkin. Okay, yes. Apa yang kita boleh bantu ialah coping strategies lah. Coping strategies. Memang dia tidak berada dengan kita kan. Saya selalu mengajar saya punya klien how to cope with the situation. Maksudnya to be grateful. Okay, apa lagi? Mindfulness. Mindfulness salah satulah ya. So mungkin Puan Lina boleh buat psycho education lah kepada para pelajar supaya mereka dapat membantu rakan-rakan mereka dengan coping skill dan coping strategy. Coping strategy. Okey, Doktor ada pandangan yang berbeza mungkin bila melibatkan anxiety dan suicide ni? Okay, pertama betul, dan apa yang Puan Sharifah sebut tadi tu, yang antara yang penting adalah sokongan. So selalu saya sebut konsep simple untuk kita bantu mereka yang ada masalah mental ni, kita panggil 3L lah. So L yang pertama is look, L yang kedua listen, L yang ketiga link. So look ni maksudnya kita monitor, kita perhatikan, and kita be there and untuk kita tahu apa perubahan yang berlaku so that kita can take necessary action. L yang kedua is listen. Listen is very important. Sometimes kita bound to nak react, kita nak cakap apa, nak buat apa, nak tolong apa without even understanding them first. And so listening ni important. Dan sebab kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. And so sometimes orang wonder apa yang nak cakap, takut nanti salah cakap lah apa benda. And sometimes kalau kita jumpa patient, kita tanya patient, sometimes jawapan dia orang adalah saya tak nak pun orang cakap apa-apa. I don't expect people to say anything pun. I'm just sometimes expect people to just be there. And so sometimes saya kata it's okay to say that I don't even know how to respond or what to say. But if there's anything I can help you with, just say it out, and I'll be here to help you. And so that is more meaningful rather than kita bagi-bagi kata-kata hikmah, kata-kata semangat, kata-kata pujangga dan sebagainya untuk kita so-called bantu motivate mereka. The L yang ketiga is link. Link ni is when kita nak salurkan dia kepada mereka yang mungkin boleh bantu sekiranya kita tak boleh bantu dia. So link ni penting, especially dalam situation yang contohnya bila somebody yang suicidal. Dan bila somebody suicidal is a serious matter, you're not trained untuk deal with somebody yang suicidal. And kita kawan biasa-biasa,
kawan, kita tahulah macam mana nak berkawan. Tapi kita bukan train professional untuk deal with orang yang suicidal, psikotik dan sebagainya. And so sometimes the best way to do is sometimes adalah untuk linkkan dia dengan orang yang boleh bantu dia. So sometimes saya ambil contoh ekstrim. Ada student, contoh student saya, student medik, dia ada access to my number and sebab kelas dan sebagainya, and dia call up bagi tahu kawan dia dia tengah pegang kawan dia nak terjun bangunan dan sebagainya. So I said what you need to do is call up security ke, call up fellow warden ke, call up somebody yang can help you there, bring that person to emergency department. Even I am as a psychiatrist pun I cannot do anything in that moment unless number one kita dah contain the situation so that dia punya security tu is guaranteed. And so sebab tu kalau di universiti contohnya kena ada polisi yang jelas. Dan apa yang kita nak buat dengan pelajar-pelajar yang suicide di sekolah dan sebagainya. So kena ada mekanisme yang clear, and so that mereka ni dibantu instead of kita biarkan. And so a lot of problem escalate into more serious problem, and sebab benda yang basic ni kita tak buat. Look, listen. We don't have to wait until they become suicidal. And so start dengan something yang simple. Tanya khabar, and belanja makan sekali-sekala, duduk berbual, ajak berjalan-jalan. So even that small thing sebenarnya make huge difference untuk mereka yang ada this emotional problem. Okey, baik. Apa yang saya boleh rumuskan ialah berkaitan tentang bagaimana bentuk sokongan ini. Saya sebagai kaunselor, bila berlaku isu-isu macam ni, saya rasa you must be there. Betul cakap doktor. Bila kita berhadapan dengan rakan-rakan ataupun pelajar-pelajar yang orang kata apa, ada anxiety dan ada suicide ideation ini, we just be there. Pastikan kita mendengar. Sepanjang 10 tahun saya orang kata berkecimpung dalam bidang bimbingan dan kaunseling, psikologi dan sebagainya ni, saya rasa mendengar itu boleh dibahagikan kepada tiga bentuk. Maksudnya mendengar untuk menghukum, mendengar untuk menyelesaikan, atau mendengar untuk lagi satu saya lupa, mendengar untuk menghukum atau mendengar untuk menyelesaikan. Kita ambil dua dulu. Sebabnya ramai dalam kalangan yang kita selalu mendengar untuk menyelesaikan, tetapi kita bukan untuk mendengar untuk memahami. Jadi saya rasa mungkin dari satu sudut kita boleh orang kata menjadi pendengar yang bukan untuk menyelesaikan, bukan untuk menghukum, tetapi kita mendengar untuk memahami terlebih dulu apa situasi di sebalik orang kata apa, di sebalik kejadian yang orang kata nak bunuh diri, mengalami anxiety. Mungkin ada perkara-perkara yang dia nak bagi tahu tapi dia tak ada orang nak dengar. Saya rasa mungkin itu boleh dijadikan satu panduan kepada para pelajar yang mana mampu untuk memberikan sokongan kepada rakan-rakan di luar sana. Baiklah, kita kesuntukan masa pun telah menunjukkan 3.51 petang. Jadi soalan yang terakhir, jika orang yang mengalami depression tidak mendapatkan rawatan, adakah dia boleh sembuh dengan sendiri? Kan Dr. Nizam? Okay, so kalau kita sebut secara scientific, generally speaking, depression generally akan lasted roughly around 1 year to 2 years without treatment. Maksudnya kalau orang terdapat depression, kita biar saja tak buat apa-apa, selalunya one episode can last up to 1 year to 2 years, and then they settle and then they come back. Tetapi the reason why we need to treat adalah within 2 years ni a lot of things can happen. Okay, so one can become lost ability untuk kontrol diri dia, suicidal ideation, hilang kerja, terputus hubungan, terganggu rumah tangga dan sebagainya. So kalaupun saya jawab boleh, dia boleh settle sendiri, tapi rawatan penting sebab kita tak nak dia berpanjangan dan kita tak nak dia jadi severe. And so statement saya tu mesti difahami dengan konteks bahawa walaupun betul ada setengah kes depression tu dia settle sendiri, tapi secara umumnya semua orang yang menghadapi kemurungan atau depression ni memerlukan some form of treatment untuk dia recover atau back to dia punya normal level. So don't take it lightly, and because we don't want you to suffer just
sebab tak nak pergi ke ataupun rasa tak perlu dapat rawatan ke dan sebagainya. And sebab generally with proper treatment and daripada 2 years tu kita boleh shortenkan duration tu to few months sahaja. Even shorter in certain case kalau trigger dia very specific. And so we don't have to wait until that. Okey. Puan Sharifah, ada pandangan mungkin dari sudut pandangan seorang kaunselor mendapatkan rawatan dan sebagainya untuk sakit depresi? Yes, memang bila kita bila kita dapat kesan pelajar-pelajar ataupun klien kita mempunyai simptom-simptom untuk mendapat depresi, itu memang kita akan kita akan rujuk mereka kepada pakar lah, psikiatris. Di mana saya pun pernah mempunyai pengalaman begini dan akhirnya memang teruk klien tersebut sampai dia tak boleh berfungsi, dan kami rujuk pada psikiatris. Then one day, few years after that, klien itu menegur saya dan dia telah berjaya menjalani kehidupan secara normal, tapi dia masih lagi lah mempunyai appointment dengan psikiatris tersebut. You go for help, seek for help. Okey, mungkin boleh saya rumuskan bahawa jangan takut dan risaulah kot mendapatkan orang kata rawatan, sama ada rawatan dari sudut psikoterapi ataupun rawatan dari sudut psikiatri. Sebabnya yelah, bila kita sebut tentang stigma ni kan, stigma masyarakat apabila sebut sahaja jabatan psikiatri ataupun sebut sahaja kaunselor, mereka merasakan dah gila dah ni. Jadi mungkin stigma itu boleh berubah selepas ini apabila mereka-mereka yang menonton perkongsian ini bahawasanya sebelum ia menjadi severe, menjadi semakin teruk, lebih elok kita mendapatkan rawatan terlebih dahulu ataupun lebih elok kita mendapatkan pandangan profesional terlebih dahulu sebelum dia menjadi serius sehingga mengambil masa yang lama untuk kembali berfungsi seperti sedia kala. Baiklah. Terima kasih Dr. Nizam, Puan Sharifah atas jawapan sebentar tadi. Diharapkan jawapan-jawapan tersebut menjawab segala persoalan yang ada dalam kalangan penonton kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Baiklah, ahli panel yang dihormati sekalian, apakah harapan kepada para penonton yang sedang menonton perkongsian kita pada hari ini? Mungkin juga cadangan sekiranya para penonton yang mengikuti perkongsian ini merasakan mereka adalah individu yang sebenarnya mengalami anxiety. Okey, Dr. Nizam dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur atas ruang dan peluang yang diberikan. Saya percaya ada banyak lagi persoalan yang kita mungkin dalam lingkungan masa yang terhad ni tidak dapat jawab. Dan cumanya saya nak promote sedikit lah kalau boleh, minta izin untuk promote sedikit. Sebab saya rasa sebahagian daripada persoalan tu kita pun tak boleh nak ignore. Tapi sebahagiannya mungkin something yang saya pun sendiri pernah sentuh sebelum-sebelum ni. So saya juga banyak berkongsi di beberapa platform. So boleh follow discussion atau perkongsian saya tentang isu kesihatan mental sama ada di Facebook official saya Dr. Rozan Nizam Zakaria, Dr. Rozan Nizam Zakaria, ataupun di Twitter. Yang muda-muda ni tak join kot Facebook. Kalau di Twitter juga pun sama Dr. Rozan Nizam Zakaria. Instagram saya tak aktif lagi, tak larat. So saya concentrate dua ni dulu. Dan yang ketiga adalah di platform YouTube saya, YouTube channel saya juga Dr. Rozan Nizam Zakaria. So ada beberapa topik yang spesifik saya sentuh tentang anxiety kalau berminat untuk tahu lebih lanjut, ataupun about other mental health problems in general boleh follow di situ. So my idea is I hope that kita punya opportunity untuk learn about mental health does not stop here. So I appreciate very much everyone's interest untuk know more about mental health. So let's spread the awareness, spread the knowledge that we have about mental illness, so that everyone yang memerlukan rawatan, memerlukan bantuan akan dapat bantuan dan rawatan yang mereka perlukan dan tanpa perlu bergelut dengan stigma terhadap isu kesihatan mental. So terima kasih sekali lagi atas jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih Dr. Nizam. Kita teruskan dengan Puan Sharifah Nizam. Mungkin ada sedikit pandangan dan harapan. Okey, terima kasih Puan Nina.
Okey, harapan saya kepada hadirin semualah, okey. We are counselors, kita sentiasa bersedia untuk membantu, and then we can help you understand why you feel the way you feel. Why you feel the way you feel, kita boleh membantu klien untuk explore you punya masalah, okey. Dan seterusnya saya harap terutamanya pelajar lah, apabila ada simptom-simptom ini, pergi dapatkan bantuan profesional, jangan mendapatkan jangan pergi kepada, let's say lah, salah satu yang saya pernah jumpa ialah substance abuse. Ya, you jangan cari alternatif yang negatif terhadap permasalahan kesihatan mental ini. Okay, so dan juga unit counselling, unit psikologi dan counselling di IPG ada buat hashtag 3A hashtag 3A, iaitu you aware, action, satu lagi apa Nina? Alert. Alert. Okay, maknanya you alert, yang you ada anxiety, you take action, okay, pergi berjumpa dengan kaunselor. Itu saja. Terima kasih Puan Nina dan juga pembimbing rakan siswa didik kerana sudi menjemput saya untuk forum petang ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pandangan, perkongsian, harapan dan cadangan yang diberikan oleh kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Sebagai moderator dan merangkap pegawai kaunseling pelajar IPG Kampus Pendidikan Islam, saya berharap agar perkongsian ini membuka minda, membuka mata, membuka hati para penonton sekalian, khususnya siswa-siswi pendidik di Institut Pendidikan Guru, untuk melihat bahawa isu kesihatan mental ini merupakan isu yang amat penting untuk difikirkan bersama. Hampir 1/2 juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan berdasarkan statistik kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang dijalankan pada tahun 2019, yang mana statistik merangkumi 2.3% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas mengalami isu kesihatan mental. Seiring dengan wabak pandemik yang menghantui negara, tahun ini amat mencabar apabila pandemik COVID-19 mengakibatkan krisis kesihatan yang turut memberi kesan kepada kesihatan mental individu seperti kebimbangan, ketakutan, pengasingan, ketidakpastian serta tekanan perasaan akibat perubahan dalam norma kehidupan. Justru saya menyeru kepada semua yang menonton, fahamilah isu kesihatan mental ini dengan jayanya, ubahlah persepsi serta hapuskanlah stigma negatif anda kepada mereka-mereka yang melalui isu kesihatan mental, khususnya mereka yang mengalami anxiety. Berilah sokongan tanpa hukuman dan pertolongan tanpa balasan kepada mereka-mereka yang memerlukan di luar sana. Bagi pihak pengelola, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel yang bersama-sama pada hari ini untuk mengupas tajuk yang diberikan. Kepada semua penonton yang mengikuti live pada hari ini, terima kasih banyak-banyak atas kesudian semua. Jangan lupa untuk mendaftar kehadiran pada link Google Form yang disediakan, dan jangan lupa juga untuk memberi maklum balas penilaian program melalui link Google Form yang disediakan di ruangan komen, insya-Allah. Setelah habis program ini, QR kod sijil penyertaan bengkel ini akan dimuat naik di posting yang baru, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insya-Allah.